Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua. Saya Puan Azmanira binti Ismail dari Unit Fizik. So hari ini kita akan membincangkan skor A in Physics. Alright. Okay, so saya mulakan dulu dengan tips untuk menghadapi peperiksaan. Tips ini bukan sekadar untuk fizik sahaja tapi untuk semua subjek lah. Okay, so antaranya apa yang kita boleh buat sebelum peperiksaan nanti ialah kita boleh membuat ulang kaji, contohnya merancang dan membina jadual belajar. Binalah jadual belajar kendiri untuk kita dapatkan tempo belajar untuk persediaan peperiksaan nanti. Seterusnya ialah kita juga boleh membuat carta alih ataupun mind map untuk setiap topik kerana mind map ini sangat bagus, sangat baik sebab bila kita nak jawab soalan nanti kita refer kepada mind map sahajalah. Okey. Amalkan juga membuat latihan soalan-soalan peperiksaan yang lepas supaya kita tidak janggal apabila kita menjawab soalan semasa peperiksaan akhir nanti. Seolah-olah kita menjawab soalan peperiksaan nanti tu perasaan yang kita jawab tu mungkin sama macam kita jawab soalan latihan biasa. Dan tidak dilupakan ialah satu kaedah lagi iaitu untuk membuat ulang kaji ni secara study group, secara berkumpulan. Apabila kita belajar secara berkumpulan maka kita mungkin akan sama-sama membantu antara satu sama lain. Okay? Tidak dilupakan juga untuk kita sentiasa menjaga kesihatan diri masing-masing. Pastikan rehat dan tidur yang cukup serta makan makanan yang berkhasiat. Okay. Tanpa membuang masa, saya teruskanlah dengan pembentangan ataupun cara untuk kita mendapatkan A untuk peperiksaan akhir semester nanti. Okey, saya mulakan dulu dengan markah PB. Okey, so berapakah markah terkumpul setakat ini? Okey, macam mana nak tahu markah terkumpul? Sebanyak 40% diperuntukkan untuk tugasan, laporan amali dan juga praktikal lah. Jadi apa yang pelajar dah buat pada masa sebelum ini untuk 3 perkara ini markahnya tu adalah sebanyak 40%. Tidak dilupakan juga kita telah membuat UPS sebanyak 3 kali. Jadi jumlah markah UPS itu kita akan kumpulkan menjadi sebanyak 20%. Semua kedua-dua ini menjumlahkan sebanyak 60%. So berapa lagi markah yang diperlukan? So dari segi peratusnya kita akan memerlukan sebanyak 40% lagi pada peperiksaan akhir semester nanti yang mana jumlah keseluruhannya adalah 100% lah. Okey, macam mana untuk kita dapatkan skor markah yang diperlukan? Okey, so untuk dapatkan markah skor ataupun 40% yang saya maksudkan tadi ni kita boleh rujuk kepada jadual penentu ujian ataupun JPU. Okey, so apakah JPU? Okey. So ini adalah contoh JPU untuk subjek fizik. Okey, apa yang tersenarai di sini adalah setiap topik, tajuk-tajuk yang kita dah belajar bersama dengan markah dia lah. Okey, so markah untuk setiap chapter tersebut. Okey, so apabila kita melihat JPU ini, apa yang kita boleh tengok yang pertama sekali adalah pada peperiksaan akhir nanti kita akan diberikan masa selama 2 jam untuk menjawab soalan yang menjumlahkan sebanyak 80 markah. Okey, so tadi kita nak aim sebanyak 40%. So maksudnya kita perlu tahulah berapa markah yang betul, bahagikan dengan 80 darabkan dengan 40%. Jadi itulah skor kita bersama dengan kita tambahkan markah PB 60% tadilah. Okey. Sekadar berkongsi juga, kita tahu kalau A tu bermaksud 80% dan ke atas. Jadi salah satu cara untuk kita tahu berapa markah yang kita perlukan dalam peperiksaan akhir nanti supaya kita akan dapat skor A. Jadi caranya ialah 80 tadi tu, markah A tadi tolakkan dengan berapakah markah PB yang kita dah sedia ada dan jumlah dia tu darabkan dengan 2. So itulah markah yang kita perlu betul dalam peperiksaan akhir nanti. Okey, bercakap berkenaan dengan markah tadi sebagai contohnya markah yang kita dapat ataupun markah yang kita perlu adalah 60. Jadi macam mana untuk kita dapatkan markah 60 ni? So cara dia ialah berdasarkan JPU tu tadi juga kita tengok markah yang telah ditetapkan untuk setiap soalan. Sebagai contohnya elektrostatik 10 markah, capacitor and dielectrics 3 markah,
electric current and direct current, 12 markah dan seterusnya. Jadi apa yang kita buat ialah kita pilihlah soalan yang sesuai untuk mendapatkan markah yang kita dah aim tadi untuk dapatkan A. Jadi mana markah yang ataupun mana chapter yang kita rasa sesuai, kita tengok markah dia, jadi kita ambil lah soalan itu dan kita perlu belajar dan kita perlu sekolah untuk soalan tersebut. Okay, and then saya juga syorkan supaya kita lebihkan markah kendiri yang kita perlu tadi supaya memastikan sasaran kita tercapai lah. Risau pula takut nanti ada kesilapan di mana-mana, jadi itu membuatkan kita mungkin perlu berusaha lebih lah untuk setiap chapter. Okay, seterusnya ialah di dalam di dalam JPU ini juga disenaraikan level yang kita kenali sebagai level C3 dan juga C4. So C3 tu adalah application dan C4 adalah analyzing. So saya bekalkan di sini juga contoh soalan yang mungkin melibatkan C3 dan C4. Okay, so contohnya inilah soalan dia. Okay, apa yang dah ada di dalam soalan ini sebagai contohnya, soalan yang pertama dikata diminta untuk kita sketch. Okay, so tak kisahlah soalan mana-mana pun, markah yang akan kita dapat untuk markah bagi soalan sketch adalah kita labelkan sebagai D ataupun diagram. Jadi markah D itu adalah untuk markah lukisan lah. Contohnya mungkin juga kita diminta untuk melukis graf kapasitor ke, maksudnya graf yang melibatkan paksi. Jadi apa yang kita akan semak semasa menilai kertas kerja pelajar nanti, kita akan tengok bentuk yang dilukis, kita tengok kalau dia melibatkan lengkung, kita akan tengok kelengkungan dia, kita mungkin akan tengok kalau diminta untuk melakarkan graf, kita akan tengok label, kita akan tengok arah anak panah, arah arrow tu, dan juga kita akan tengok direction lah. So beberapa kriteria ini adalah contoh yang akan kita tengok apabila soalan tu melibatkan sketch lah, sketching. Okay, ada juga soalan yang minta untuk kita calculate, kita kira. Okay, so macam mana nak tackle soalan yang melibatkan calculate. Okay, so biasanya untuk markah calculate ini, biasanya lah kebiasaannya markahnya adalah melibatkan gantian dan juga jawapan bersama dengan unit. Okay, so kat mana kita nak ganti? So biasanya kita memerlukan formula lah dulu. Okay, so untuk formula, senarai formula telah diberikan dalam booklet ni lah. Dalam booklet soalan tu kita dah memang dibekalkan dengan formula, senarai list of the formula. Jadi para pelajar boleh refer kepada senarai formula yang diberikan tu, salin balik dalam kita punya kertas jawapan, dan seterusnya ialah kita membuat gantian ataupun substitution value in the correct formula. Jadi kita menggantikan nilai ke dalam formula yang betul lah, gantian pun nilai yang betul juga. Okay, setelah kita dah dapat jawapan, maksudnya dah kira semua, so kita akan dapat jawapan lah. Jangan lupa juga menulis dia punya unit lah untuk jawapan akhir kita tadi. Sebab apa? Sebab biasanya untuk pemarkahan jawapan tu adalah bersama dengan unit. Dia bersama-sama. Jadi pastikan kita memberikan jawapan yang betul bersama dengan unit yang betul. Okay, so itu ialah contoh untuk pemarkahan. Okey, bercakap berkenaan dengan formula, sebab tadi saya ada maklumkan senarai formula itu telah diberi di dalam buku soalan. Jadi saya minta untuk semua pelajar menggunakan sepenuhnya formula yang diberi. Contohnya apa yang kita boleh buat sebagai contohnya, kita boleh tengok contoh daripada soalan daripada senarai pertama hingga senarai ke-9 mungkin, semua tu adalah melibatkan formula yang boleh kita kaitkan untuk topik yang pertama lah, chapter 1. Jadi kita tengok formula yang seterusnya tu untuk chapter berapa, kenalilah formula-formula yang diberi. Okay, recognize the formula. And then yang kedua juga kita semak, check also the formula that is not listed. Semak maksudnya daripada formula yang diberi tu mungkin ada beberapa formula yang tidak disenaraikan dalam list of the formula. Jadi kita semaklah dan kita mungkin boleh buat nota tambahan dekat senarai formula yang diberi ini. Okay, so
saya rasa itu sahajalah dulu setakat ini perkongsian yang saya boleh lakukan bersama dengan pelajar untuk hari ini. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya, best of luck untuk final exam nanti. Okey, terima kasih.